السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dapat sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh pada pagi ini, dan juga dapat kita sama-sama mempelajari kitab Jam'ul Fawaid, dan kita bersyukur kehadratnya kerana Allah kekalkan kita berada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan dunia sekarang ini diuji dengan beberapa ujian, pahaman-pahaman yang menyesatkan, ideologi dan doktrin yang sudah tersasar. Contohnya dalam negeri kita ini baru-baru ini telah digemparkan dengan ajaran Syiah Yamani yang akan didakwa berselindung dan bertopengkan dengan alasan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian lama telah bertapak di negara kita ini pada tahun 2003 dan dizahirkan pada waktu tahun yang kebelakangan ini. Tapi rupanya ajaran Syiah. Ini yang membimbangkan generasi-generasi muda yang inginkan dan dahagakan ilmu agama, tapi rupanya terpedaya dengan ajaran-ajaran yang sesat. Bayangkanlah kalau anak kita ni belajar ajaran Syiah, gabungan di antara Syiah Imamiyah dan Syiah Ja'fariyah. Nak kata dia Imamiyah bukan Imamiyah, nak kata dia Ja'fari bukan Syiah Ja'fariyah, tapi dia kata Syiah yang digabungkan Imamiyah dan Ja'fariyah. Dia adalah pembawa rahmat sekalian alam. Semua agama boleh bernaung di bawah dia. Ini bertapak dalam negeri kita. Bertapak dalam negeri kita, pengakuan ini yang kita takut. Cara semayangnya tidak sama. Kalaulah anak pergi ke sekolah, gitu. Anak pergi ke sekolah, Ustaz dia ajar cara ambil uduk pergi begini. Kata bapak saya ambil uduk tak begitu, Ustaz. Ajarlah semayang 5 waktu. Dia kata kami satu keluarga tak semayang begitu. Dia kata kami tak semayang 5 waktu. Ya awak ni pelik lah gitu. Ustaz ni kata, ayah saya, mak saya semua begitu. Ustaz dan ustazah mengajar semayang jemaah ini wajib bagi orang bermukim dan bermustautin. Dia kata bapak saya lama dah tak semayang jemaah. Ini perkara
menjadi bala gitu. Oleh sebab itu perkara ini perlu dibendung, kerana pahaman ini sudah menular dan angka yang begitu ramai. Bilangan dia, pengikut dia mula umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan turun begitu, sedang membiak begitu, yang menggerunkan, menakutkan kita, kerana ramainya adalah generasi muda, kerana gairah, kerana tok guru dia ni adalah ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual nama keturunan Nabi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pun tak mengaku macam tu. Walaupun ianya di dalam siasatan dan dalam perbicaraan, tapi perkara ini berkembang pada negeri yang lain dan menjadi sasaran negeri kita, negeri Melaka. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilihkan kita ni berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu belum ajaran sesat, belum lagi ajaran sesat, mendakwa perubatan sebagai perubatan Islam. Saya ialah berubat nama perubatan Islam. Bagi Quran, buka surah Sajadah, suruh baca. Dia pun tengok Alif Lam Mim, dia baca surah Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita kata dia dah habis baca, dia kata sudah, dah cukup. Awak baca surah apa tu? Dia kata saya baca Alif Lam Mim. Saya buka tu bukan surah Baqarah, itu surah Sajadah. Rupanya Tok Bomo ni tak pandai baca Quran. Mendakwa boleh melihat benda-benda yang gaib. Yang boleh dia baca qul huwallahu ahad, itu pun tak betul tajwidnya. Menipu masyarakat, mendakwa bahawa dirinya seorang yang mengamalkan perubatan Islam, tapi tak tahu baca Quran. Orang panggil dia ustaz. Sekarang macam-macam jenis ustaz. Bomo pun orang panggil ustaz, kaki lawak pun orang panggil ustaz. Semua ustaz. Saya ustazah, mencemarkan institusi keagamaan, sehingga orang tidak boleh membezakan yang mana orang ahli ilmi yang diyakini keilmuannya dengan orang yang main celup-celup ni. Ini perlu kita perhati dan jaga supaya kita tidak terpedaya. Kebanyakan sekarang ni dia pergi ke negeri Melaka pula tu, kerana di sini boleh subur begitu, sambutan yang begitu memberangsangkan, maka sasarannya negeri Melaka. Jadi adalah merupakan satu kewajipan ke atas kita untuk membenteras dan berjaga-jaga supaya kita tidak tertipu, Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum pahaman-pahaman yang lain. Dengan pahaman nanti kita sentuh dalam kitab kita ni, dengan pahaman ma'rifah lah, pahaman ahli hakikat lah, pahaman macam-macam pahaman begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam kitab beliau yang terkenal Mukasyafatul Qulub, menyatakan bahawa apabila seseorang umat Nabi SAW tetaplah ilmu ketuhanannya gitu. Idza sabatal ilmu birrububiyyati, apabila tetaplah ilmu tentang ketuhanan, ta'ayyanal iqraru bil ubudiyyati, maka tertentulah ianya mengaku tentang ketuhanan. Itu sebab tauhid kena mantap. Belajar ilmu tauhid yang betul yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh para alim ulama mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, wa idza taqarrara al-imanu fil qalbi,
Apabila iman ini sudah tetap dalam hati, wajabat at-ta'atu li Rabbi, maka wajiblah melakukan ketaatan bagi Tuhannya. Sebab apa mereka tidak taat kepada Allah? Kerana imannya tidak mantap. Tapi apabila iman ini sudah bersebati di dalam hati, maka ketika itu terserlah dengan amalan taatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-hamba Allah yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Pada pagi ini kita menyambung lagi huraian yang telah dipaparkan oleh Syekh kita ini, Syekh Daud Al-Patani, berhubung tajuk yang kita nak bahaskan, babu rafdid dunya wa zuhdu fiha, iaitu bab pada menyatakan meninggalkan kemewahan dunia dan zuhud di dalamnya. Pada pagi ini kita masuk huraian seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Dan kata setengah daripada hukama yang menghidupkan hati itu di dalam 4 perkara: ilmu dan redha dan qanaah dan zuhud. Jadi yang boleh menghidupkan hati ini adalah 4 perkara. Di antaranya ialah ilmu. Yang kedua, redha. Yang ketiga, qanaah. Yang keempat, zuhud. Barangkali kita tak tahu apa maksud ilmu, maksud redha, maksud qanaah, maksud zuhud, dihuraikan. Maka ilmu itu meredakan, dan dengan ilmu menyampaikan darajat itu, darajat redha. Maka apabila sampai darajat redha, nescaya sampai kepada darajat qanaah, iaitu cukup. Qanaah ni iqna, menenangkan, mencukupkan, memuaskan, itu qanaah mana dia tidak ada sifat dengki dan sifat al-hiqdu wal hasad, iri hati dan dengki kepada seseorang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, dan dia tidak mau menjahanamkan orang tu, menjatuhkan orang tu, ma'aibkan orang tu, dah. Bahkan dia qanaah dengan pemberian Allah pada diri dia, dan dia bersyukur kerana sahabat-sahabat ni telah dianugerahkan oleh Allah ataupun diberikan rezeki melimpah luah. Ini orang qanaah gitu. Qanaah gitu. Dan ia menyampaikan kepada zuhud, dan iaitu mudah baginya dunia. Ini di pandangan di kalangan para alim ulama, di kalangan para alim ulama, ataupun disebut sebagai ahlul hukama, menyatakan bahawa sesungguhnya untuk membersihkan dan menghidupkan hati ini mesti ada ilmu. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut, wa'lam anna aslat ta'ati al-ilmu billah. Ketahuilah bahawa sungguhnya asal segala ketaatan al-ilmu billah. Mesti ada ilmu berkaitan tentang Allah, begitu. Malam tadi kita telah huraikan wahdaniyatul af'an menerusi kitab Aqidatun Najin, yang telah kita huraikan wahdaniyatul af'an, bahawa asal dari sudut segala perbuatan Allah. Manakala mereka ini beriman Allah bersifat wahdaniyah, segala apa yang ditimpakan ataupun diuji oleh Allah kepada kita,
kita redha. Itu sebab ilmu meredakan. Dia tidak akan mengungut, tidak akan memprotes, bahkan hanya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sekiranya apa-apa ujian yang datang, maka kita menerima itu adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah di sebalik itu, kerana kita beriman kepada Allah yang Allah itu wahdahniyah. Asa dari sudut mana? Asa dari sudut sifatnya, ternafi segala kam yang telah kita bahaskan. Maka ianya bukan memerlukan kepada bantuan-bantuan yang lain. Asa dari sudut af'al, segala perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah boleh mencipta, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, dan Allah Subhanahu wa taala boleh mencipta apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah boleh pilih apa-apa yang Allah kehendaki. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma yasha'. Allah boleh pilih. Jadi kerana kita beriman kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah, tidak memerlukan kepada bantuan yang lain. Saya telah huraikan begitu detail pada malam tadi, bahawa sesungguhnya mengingatkan kepada kita, kalau Allah nak sakitkan kita, maka Allah tidak memerlukan bantuan orang lain. Allah nak bagi kita sihat, tidak perlu pada bantuan orang lain. Kita ini nak sihat, kena bantuan, pergi jumpa doktor, minta bantuan macam mana cara nak makan ubat, minta bantuan ubat mana yang boleh, sebab kita lemah. Tapi apabila kita beriman Allah wahdaniyah pada af'al, maka Allah Subhanahu wa taala lah asy-syafi. Oleh sebab itu kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sihatkan tubuh badan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu mengharapkan supaya selamat dari sudut agama. Nampak cantik ayatnya. Doa ni lah mohon supaya agama kita ni selamat. Wa afiatan, dan afiatkan badan kita. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa afiatan fil jasad. Mana jasad kita ini dalam keadaan afiat. Sebab apa kita minta begitu? Sebab kita yakin Allah wahdaniyatul af'al. Wahdaniyatul af'al. Jadi kalau kita baca doa tu tak payah ganti-ganti nama. Saya pernah dengar Dr. Imam ni, ustaz-ustaz baca doa Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina. Asal doa tu tak ada pun ganti nama na ke ni. Datang generasi baru nak ubah pula tu. Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina. Di dalam kaedah bahasa Arab, apabila dimasukkan isim mufrad alif lam, ianya tidak memerlukan pada ganti nama. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Apabila isim telah dimasuki oleh alif lam, maka tidak perlu kepada ganti nama. Kerana alif lam itu menunjukkan alif lam ahdi lizihni, iaitu alif lam itu menunjukkan makrifahnya, kenalnya pada pemikiran kita. Ianya merujuk kepada apa? Merujuk kepada agama kita, merujuk kepada jasad kita, merujuk kepada apa-apa seterusnya. Oleh sebab itu doa ni, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Jangan tukar-tukar, wa afatan fi jasadina lah, wa barakatan fi rizqina. Kita agak dengan cara kita ganti nama ini betul kaedah bahasa Arab, tapi sebenarnya telah menyalahi kaedah. Menyalahi kaedah. Itu dinamakan gaya bahasa uslub Melayu nama dia. Bahasa Arab ni ada uslubul Arabi, ataupun disebut az-zauqul Arab. Zauqul Arabi ni dia merasakan zauq. Ada sudut bahasa Arab. Tak payah tambah-tambah. Perintah baca doa, tengok buku, susah nak ngapal. Dulu dah baca dah Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, atukar pula Allahumma inni as'aluka salamatan fi dini wa afatan fi jasadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din, dia tukar pula tu fi adyadina fi ajsadina. Takkan payah begitu. Tak payah nak tunjuk pandai begitu. Pakai apa yang ada, tak payah diganti-gantikan. Fi din, fil jasad, fil rizqi.
Karena itu kaedah bahasa Arab telah menyusun begitu. Karena bila tukar-tukar dia jadi makna lain pula. Kejap diganti tukar ganti nama jamak, kejap dia tukar jamak begitu. Kejap dia sebut fi jasadina, kejap pula sini pula fi arzaqina, rezeki, kejap dia tukar pula. Jadi masalah. Ini di sudut membaca doa, baca doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saya banyak kali sentuh. Ini bagi orang baca doa yang main tambah-tambah hujung ni. Allahumma inni alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, macam-macam lah. Ianya sudah menyalahi kaedah bahasa Arab. Karena tidak boleh nak terjemah pun tak boleh nak terjemah gitu. Sebab apabila dibaca alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin. Jadi zakirin dari sudut bahasa kaedah bahasa Arab tidak tahu kedudukannya. Adakah kedudukan dia seperti hal? Tak boleh. Hal keadaan ni contohnya zahabtu ilal masjidi masyian, aku pergi ke masjid dalam keadaan aku berjalan kaki. Di situ segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah sebagai sebenar-benar puji. Syakirin tu jadi apa? Zakirin tu jadi apa? Ini banyak buku-buku yang ada di pasaran. Sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab yang sebenar ialah alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin, iaitu dimasukkan terus hamdas syakirin, bukan hamdan syakirin. Asy-syakirin, hamda itu maf'ul mutlak kepada alhamdu wa huwa mudhaf, asy-syakirin mudhafun ilaih, mana puji bagi orang-orang yang bersyukur. Hamdaz zakirin, puji bagi orang-orang yang berzikir. Hamdas sabirin, pujian bagi orang-orang yang sabar. Asalnya ialah alif lam shin, alif lam zal, alif lam sad. Tapi saya tengok yang ada di kedai-kedai buku, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Ini memerlukan kepada ilmu, bukan apal buta gitu, sehingga mengubah makna. Bunyi memang sedap dengan tajwid tu imam ni baca alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, tapi tak betul. Betul dari sudut tajwid, tapi tak betul dari sudut makna. Ini kena perhati sungguh. Tu orang kata mendapat ijazah di sudut bacaan, bukan ijazah ni bangga dapat ijazah, dapat sanad, tampal kat dinding, tapi baca doa pun tak betul. Ni ijazah, ni dapat sanad yang tertinggi. Bila kita dengar dia baca doa macam mana bersanad? Bahasa Arabnya lemah gitu. Ini perlu ingat. Kalau mengaji dengan saya ingatkan. Siapa nak baca doa hamdan syakirin, baca hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdas sabirin. Itu betul murid Ustaz Syukri. Tapi kalau baca hamdan syakirin, saya belajar Ustaz Syukri, itu bukan anak murid saya. Dan kita telah huraikan beberapa doa-doa yang sebelum ini. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menyalahi dari sudut kaedah bahasa, dan dia juga boleh merosakkan dari sudut makna. Mujibatin nadamati fil hali wal ma'ali. Saya dah hurai pengajian dulu, tapi masih saya dengar lagi baca doa tersebut, mujibatin nadamati fil hali wal mali. Mali lah harta, ma'al makna akan datang.
Walaupun tertulis dan termaktub di belakang surah Yasin. Termaktub itu bukan menunjukkan bahawa betul. Mujibatid nadamati fil hali wal ma'al. Fil hal sekarang, wal ma'al mana akan datang. Minta Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sekarang bentuk penyesalan, sama ada sekarang ataupun juga akan datang. Tapi kalau kita baca fil hali wal ma'ali, fil hali wal mal, mal itu memberi maksud harta. Jauh dong, akan datang dengan makna harta. Kerana kurangnya satu benda mengubah makna. Mengubah makna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, asal segala ketaatan ini ialah ilmu dengan Allah. Bila kita ada ilmu, kenal Allah, kita ni jadi saudara mara. Orang Islam bertambah kuat. Sekarang ini orang Islam diganyah, dibunuh, dibakar. Sedangkan kita beriman kepada Allah. Adakah sekadar melihat sahaja? Kalau kita beriman kepada Allah, malam tadi saya sentuh, disebut oleh ulama tauhid, hasil daripada kita beriman, Allah nyatakan al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Hasil daripada orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman mantap akidahnya, ba'duhum awliya'u ba'd, di antara mereka ini tolong menolong. Itu akidah al-sunnah wal jamaah. Sekarang ni orang kata akidah al-sunnah wal jamaah, akidah al-sunnah wal jamaah, ini akidah lain pula. Sesama al-sunnah wal jamaah pun kita tengok masing-masing mempertahankan dia, tidak ada kesatuan. Apakah ini al-sunnah? Adakah sekadar nama al-sunnah wal jamaah tetapi tidak memahami tuntutan tauhid? Tuntutan tauhid, metodologi pengajian tauhid itu yang kita ajar kepada anak murid ini bertujuan apa? Apakah sekadar tahu wujud, qidam, baqa, ataupun ada tujuan yang lain yang disarankan oleh Allah? Dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan kesan daripada iman tersebut, maka ada kesatuan sesama orang Islam. Ini golongan ni dengan golongan dia, orang golongan ni dengan golongan. Ini pun mempertahankan dia, ini mempertahankan dia. Lama bercakaran. Ni taksub pada guru ni, taksub pada guru. Ni tak betul cara dari sudut ilmu tauhid. Tauhid bukan mengajarkan kita begitu, tetapi pengajian ilmu tauhid, al-ilmu billah, kekuatan umat Islam dizahirkan dalam sembahyang. Dizahirkan. Kita menunjukkan bahawa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala di atas pemberian nikmat dan juga hidayah daripada Allah ini, sehingga di dalam suratul Fatihah disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala di dalam pengajian tafsir beliau. Kata Syekh menyebut begini, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim yukarriru marratain fi surat Al-Fatihah? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulangkan sebanyak 2 kali dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali diulang. Pertama dalam bismillah, yang kedua dalam Fatihah juga yang kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, dia tanya ketika itu dalam majlis pengajian, lish ba'a, dia kata, kenapa diulang 2 kali? Jadi bagi orang yang semayang ini, dia mengambil iktibar dan tadabbur dengan ayat Al-Quran yang dibaca, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengulangkan 2 kali dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, mengingatkan kepada kita begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan. Tak terhitung nikmat Allah yang Allah berikan. Dengan Rahman dan Rahim Allah ini,
Yang sifat Allah ini bersifat wahdahniyah. Wahdahniyatus sifat, tidak berhajat kepada makhluk untuk menunaikan dan melaksanakan suatu perbuatan, karena sifat Allah Rahman dan Rahim, tidak ia bercampur dengan benda yang lain, tidak memerlukan pada lain untuk menjadikan dia Rahman dan menjadikan ia Rahim, sebab Allah itu tersendiri wahdaniyatus sifat. Maka hasil daripada nikmat Allah yang kita kecapi begitu banyak, Ar-Rahmanir Rahim, mengingatkan pada hari kiamat. Kata Tok Syekh, Malik Yaumiddin. Ini ilmu tauhid. Semua takut tentang hari kiamat, hatta hari yang dibalaskan segala amalan kita. Maka orang begini, dia tidak akan terpedaya dengan dunia, tidak akan nak menjatuhkan orang, memperlekehkan orang, bahkan mengajak kepada masyarakat bertakwa dan beriman kepada Allah. Hasilnya daripada beriman kepada hari kiamat, iyyaka na'budu, kemuncaknya iaitu taat kepada Allah. Marilah kita sama-sama mengabdikan diri kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kita mohon? Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Saya ingat Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah yarhamuh, dia setiap ngajar, dia pun pergerakan banyak body language ni. Wah, dia gitu ngajar. Dia kata begitu. Dia ngajar masa di Mesir dulu. Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah yarhamuh. Jadi mengingatkan kepada kita tentang begitu banyak nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita perlu mendalami ilmu tauhid. Hasil daripada ilmu tauhid, iaitu Malik Yaumiddin, dibuktikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu Syekh Al-Imam Al-Ghazali menyebut anna asla ta'ati al-ilmu billah. Yang kedua, al-khawfu minallah, dia merasa takut kepada Allah. War-raja'u fillah, mengharapkan segala-galanya daripada Allah. Kita mengharapkan sesuatu, kita mengharapkan orang tolong kita, maka kita akan tunjukkan bahawa kita ni memang baik. Kita nak orang tolong kita, maka kita akan berbaik-baik dengan dia. Kita akan tunjukkan budi pekerti yang luhur. Begitu juga kita dengan Allah. Apatah lagi kita dengan Allah, kita nak mengharapkan keampunan daripada Allah, kita mengharapkan keredaan daripada Allah, kita mengharapkan rahmat daripada Allah, kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, Allah selamatkan kita daripada api neraka. Maka mesti dibuktikan dengan perbuatan. Oleh sebab itu 3 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali, at-ta'ah, al-khawfu, ar-raja', dan seterusnya Imam Ghazali menyebut wal muraqabatu lillah, sentiasa muraqabah. Kita ini diobserve ataupun dipantau dan diawasi oleh Allah. Saya kalau balik daripada Putrajaya, nampak lampu dia, itu kita kata barangkali ada polis kot. Bawa laju lah. Kok ada aksiden. Dia aksiden berlaku, orang kata ada hantu, macam-macam. Ada saya dekat Pedas tu, ada orang itu ada ketok, dia kata, "Encik," dia kata, "sini banyak hantu." Kereta saya rosak itu, minyak pecah, minyak tu mulit, dah tu dia bagi lampu-lampu. Datanglah daripada nama lebuh raya ni, oh dia kata sini memang banyak hantu. Orang cerita bah hantu wax segan lah, macam-macam. Hantu wax segan. Itu perkara kita merasa takut, berhati-hati. Sebelum ni tak takut apa pun. Bila cakap gitu, ini tempat berhantu. Tempat berhantu. Satu hari saya daripada sini lebih kurang pukul 4:30 pagi, sebab nak 4:30 pagi saya pun sampai dekat lepas Pedas ni, tiba-tiba satu cahaya lalu. Ini cerita benar ni. Begitu. Semua lori brek. Begitu. Nak kata motor, tak ada motor, takkan motor nak melintas begini. 2 lebuh raya besar. Begitu. Sebab teringat hari tu, orang lebuh raya, ini kawasan berhantu, dia kata.
Kalau saya beratur, oleh sebab itu saya pun tak bawa laju. Saya bawa slow. Ini kawasan berantu ni. Tiba-tiba satu benda melintas. Ambil lori begitu. Lori kereta seolah-olah ada satu objek lalu. Dan begitu lampu terang. Tak ada apa pun. Itu yang tak cakap muraqabah tadi. Atas selamat. Kalau tidak belakang lori lah. Kalau bawa 140, 160 pagi tu, mau masuk bawah lori. Tahu-tahu Ustaz Syukri meninggal dunia pukul 4.35 pagi. Wah, Pak Cik Isaf kata, romboi laju ni. Kerana membawa kereta yang begitu laju. 160. Oh. Kata Ustaz Syukri bawa kereta laju, patutlah mati. Orang kata. Jadi, kerana berhati-hati kita dengan Allah. Kita rasa takut kepada Allah. Hasil daripada takut kepada Allah, maka kita sentiasa berhati-hati supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak takut, maka kita rempuh juga, kita binasa. Tapi kerana kita takut kepada Allah dan sentiasa dipandang oleh Allah taala, maka kita terselamat. Orang lain semua kecundang, maka kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disarankan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Seterusnya kitab kita ni, qala al-musannifu rahimahullahu taala. Dan seterusnya, dengan ilmu itu menyampaikan darajat redha. Barulah kita rasa mendapat keredaan ataupun memohon keredaan Allah. Kita pada bulan Ramadan hari-hari dengar imam baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka. Dan kita pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut. Makna kita mohon redha. Kalau Allah tak redha, tak masuk syurga. Untuk sampai tahap itu mesti ada ilmu, dia kata. Ilmu. Oleh sebab itu dengan ilmu maka menyampaikan kita ini redha. Redha segala apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ini tanda orang ada ilmu, ilmu tauhid. Allah wajibkan, ini Allah wajibkan. Yang termaktub dalam Quran, termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada nak kona-kona. Ini bila kata wajib, kita pergi cari dalil nak bagi kona. Ya, dia kata di sana ada khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata begini, pandangan yang kedua kata begini. Demi menjaga kemaslahatan, maka kita bukan tak mau, tapi kita tangguhlah. Kita kata ustaz nak tangguh sampai bila? Nak tangguh sampai bila? Contohnya hukum itu wajib, kita pun cari dalil, kona sana, kona sini, kona sana, mengatakan bahawa tak sesuai nak. Kita nak tanya bila sesuai? Sampai berlakunya kiamat. Besok datang generasi yang kedua pula kata, ya tidak sesuai. Kita memerlukan kepada begini. Naik pula generasi seterusnya. Lama berlaku kiamat. Kita nak jawab depan Allah macam mana? Itu soalan, nak jawab depan Allah. Benda ini sudah diwajibkan oleh Allah. Tiba kita pula kata begini. Kalau kita tidak redha dengan apa yang Allah telah wahyukan menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia wajib, ini dia haram, ini dia sunat, ini dia makruh. Kemudian kita tidak redha dengan apa yang Allah telah tentukan, dia menggugatkan ilmu akidah. Menggugatkan ilmu akidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyaklah daripada solatnya, daripada puasa, daripada zakat, sehinggalah dalam keadaan kita mentadbirkan sebuah masyarakat. Kalau kita mengenepikan apa yang diwahyukan oleh Allah, kita mengundang bala daripada Allah.
muslimin dan muslimat hafizakumullah. Begitulah ulama-ulama dulu, dia berani ya. Oleh sebab itu ada izzah bagi dia. Imam Syafi'i kata haram, haram, walaupun dia diseksa. Imam Malik pun begitu, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Barulah kita yakin. Dia kata kalau Ustaz Syukri orang tanya soalan, macam mana Ustaz? Ya, di sana terdapat berapa pandangan ulama. Mazhab Syafi'i kata begini, mazhab Maliki kata begini, begini-begini. Tapi kesimpulan tak ada. Disebabkan masa yang begitu mencemburi kita, kita akan tangguh masa akan datang. Entah pun tanya Ustaz Syukri mana punya stand ni, haram ke halal ke? Haram ke halal? Dia pun cerita pandangan ulama, tapi kesimpulan tak ada. Kesimpulan tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, macam orang cerita anak zina boleh dinasabkan. Sekarang dah banyak dah buat seminar-seminar. Dia mesti ada satu pendirian. Kalau kata tak boleh, tak boleh. Macam Saudi, walaupun cenderung kepada Ahmad Ibn Taymiyah, tapi ada 4 dalam asas yang tidak dibenarkan nasab anak zina. Di mahkamah syariah di Saudi menetapkan bahawa tidak boleh dinasabkan kerana keadaan zaman sekarang. Seolah-olah mengundang benda itu dan kita menggalakkan, walaupun ada pandangan atau pendirian. Walaupun kita kata orang Mekah ni, ulama-ulama ni cenderung pada Ibn Taymiyah, tidak semua yang cenderung, tidak semua. Ada sebilangan cenderung, tapi dalam penghakiman tidak begitu. Tidak begitu. Beginilah juga dalam negara kita ni, orang desak. Macam mana ni, macam mana? Kita mesti ada pendirian. Kalau dah dibenarkan, apakah dia akan mengundangkan lagi ramai? Sebab mengikut pandangan Al-Imam An-Nakhai, boleh dinasabkan anak zina apabila dijatuhkan hukuman hudud. Begitu juga pandangan Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, mereka yang belum pernah berkahwin berzina disebat 100 sebatan, selepas disebat 100 sebatan kemudian hendaklah dibuangkan negara selama 1 tahun, kemudian mereka ni boleh menikah. Setahun tu suruh dia bertaubat pada Allah dan menikah. Contohnya ada anak ataupun masa mengandung ditangguhkan sehingga mereka itu melahirkan dan dinikahkan dan lahir anak, boleh anak itu boleh dinasabkan setelah dijatuhkan hukuman, supaya kita tidak mengenepikan hukum Allah. Ini pandangan Ibn Sirin dan juga pandangan Al-Imam An-Nakhai rahimahumullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sambung balik kita ni. Dan daripada Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi katanya, hikmah itu turun daripada langit kepada hati, maka tiada turun duduk pada hati yang ada padanya ini atau itu 4 perkara ini, iaitu cenderung kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat ini tiap-tiap hari ini kepada hati. Tiba dalam hati ni ada 4 perkara ni, rahmat ni tidak akan boleh masuk. Apa dia? Yang pertama, cintakan kepada dunia. Bila ada dunia bertapak dalam hati, maka rahmat Allah ini tidak boleh masuk. Dia nak benda dunia. Bila dia fikir dunia, maka dia akan meminggirkan taat ini. Ni cerita buat taat-taat ni apa benda? Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, makna taat-taat ni ialah mendirikan segala fardu Allah. Itu pertama dia kata, al-qiyam bi furudillah. Yang kedua, bila sebut taat-taat inilah al-ijtinab li maharimihi, menjauhkan segala apa yang telah diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, al-wuqufu inda hududih, kita wukuf, berhenti di segala batasan-batasan syarak. Ini makna wukuf ni, kalau Allah kata itu haram, haram lah. Al-wukuf bi hududih, inda hududihi, ketika berada di batasannya gitu.
berada di batasannya. Itu sebab kita ni diingatkan bagi orang yang jemaah haji wukuf di Arafah, mengingatkan kepada kita wukuf berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita wukuf di Arafah, semua orang cerita bab wukuf. Al-Hajju Arafat. Haji itu ialah wukuf di Arafah. Kita kalau nak wukuf di Arafah, semua diingatkan berdoa kepada Allah supaya Allah sihatkan tubuh badan kita, supaya kita ni dapat wukuf. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, semua jemaah haji diingatkan. Hantar WhatsApp kat keluarga di Malaysia, doakan mak sihat, doakan ayah sihat, nak besok nak wukuf di Arafah ni. Inilah penentu. Al-Imam Jordani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Fathul Alam, menyatakan fa inna fihi tanbihan wa tazkiran bil wuquf baina yadayillah. Itu adalah mengingatkan kepada kita dan menjagakan kita berdirinya kita di hadapan Allah pada hari kiamat, ufatan uratan maksyufar ra'si, dalam keadaan tidak berpakaian dan terbukanya kepala. Waqifina ala abwabil hasrah wan nadamah, berdiri dalam keadaan ianya menyesal, dalam keadaan ianya menangis, dalam keadaan ianya sentiasa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Unta yang kurus semua datang ni daripada semua pelosok menunaikan ibadat haji, terutama wukuf di Arafah, mengingatkan kita pada hari kiamat. Ini perlu terangkan, bukan zahirnya wukuf itu. Contohnya orang nak pergi umrah, mudah-mudahan mendapat umratul maqbulah, kita tajarrud anil ihram, buang semua kain baju-baju yang mewah-mewah ni. Sebelum ni kita pakai semua jenis branded belakang. Tapi bila kita memakai kain ihram, maka kita buang semua ni. Seolah-olah faka'annal haqqa, seolah-olah kita bila buang ini, saya mengqasadkan, berniat nak berada di hadapan Allah, berhadapan pintu Allah, dan mengingatkan hamba dengan memakai ihram ini at-tajarrud anid dunia, buang dunia, buang dunia, sebagaimana seolah-olah ia baru dilahirkan, barulah dapat umrah maqbulah. Dia buang betul dunia, mengingatkan inda nuzul mil jimam kama kana awalan lamma kharaja min batni ummih, mengingatkan bahawa seolah-olah ia baru dilahirkan daripada perut ibunya, disambut dalam keadaan tidak berpakaian, dipotong pusatnya, kemudian dibalutkan dia dengan kain lampin. Kita nak begitu kerana kita nak berhadapan dengan Allah gitu. Ini Syekh huraikan, bukan kerana nak seronok-seronok, kerana musim cuti pergi, ataupun kerana nak berbangga ke orang pula, tanya-tanya orang, you pergi berapa orang, I pergi dengan brother-in-law pun ada sama dengan I ni. Yalah, kita orang dah janji dekat dia nak pergi, jadi I sponsor lah gitu. Cakap dengan orang baru pertama pergi, orang tu banyaknya duit, boleh pergi ramai-ramai. You kalau nak makan nasi, Malaysia tu naik tu. Jadi begini, kenapa? Kita kena tahu bahawa tujuan kita adalah taat kepada Allah. Oleh sebab itu Syekh menghuraikan kepada kita, bakal yang nak mengerjakan umrah, ketika mana kita talbiyah. Kerana sesungguhnya manusia ini apabila menyebut labbaik idza nadahu, apabila telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kena jawab.
sebagaimana apabila dipanggil oleh orang yang berkedudukan. Kalau bos kita orang berkedudukan, mesti kita jawab cepat. Kalau tidak, kena maki. Ini Allah yang panggil. Maka orang kita ni bila talbiah, dia buat senyap-senyap je. Semayang berjemaah amin pun orang Melayu ni berat lidah nak berjumpa. Tok imam punya baca kuat dah. Amin. Orang Melayu. Tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam amin, maka hendaklah kamu amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa aminnya sama dengan amin para malaikat, nescaya diampun oleh Allah dosanya. Telah ditawarkan diampunkan oleh Allah dosa. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah, kedengaran amin ni sayup-sayup. Kenapa? Orang Melayu ni dia malu nak sebut amin. Depan Allah pun sembahyang pun nak sebut amin pun payah. Sebutlah amin begitu. Seperti Isa, amin. Kita yakin dengan bacaan tersebut Allah ampunkan dosa kita bersama dengan para malaikat. Malaikat hafazah. Begitu juga talbiah. Adalah 5 minit, 10 minit. Labbaik Allahumma labbaik. Dia tidak terasa dipanggil oleh Allah. Oleh sebab itu dipanggil. Imam Ghazali menyebut, maka apabila terpandang Kaabah, maka terpandanglah ia kepada Allah yang maha, yang mencipta, Tuhan segala-galanya. Maka tidak teringat benda lain, maka terpandang kepada kebesaran Allah. Itu yang dia pergi tawaf begitu. Terus tawaf. Tidak disyaratkan semayang yang lain melainkan tawaf. Dan terputuslah talbiyah kerana terpandang kebesaran Allah. Kecualilah tak boleh tawaf kerana orang ramai. Mazhab Imam Syafi'i membenarkan semayang tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram. Untuk maknanya menghormati Baitillahil Haram. Pada hukum asalnya, apabila masuk terputuslah talbiyah kerana terpandang kebesaran Allah, maka ketika itulah dia tawaf. Bukan nak selfie entah kalau pergi jangan pula. Dah tu hantar pada grup kuliah Ustaz Syukri. Orang kata mabrol, insya-Allah makbul, tak payahlah buatlah. Ini kita mesti ada kelainan sikit, merasakan labbaik Allahumma labbaik. Bermula daripada naik bas, jangan diputuskan. Itu tanda kita ini merasakan kebesaran Allah. Oleh sebab itu Syekh menghuraikan, idza nadahu insanun jalilul qadar. Apabila orang yang berkedudukan panggil kamu macam mana? Ajabahu bil talbiyati wa husnul kalam. Kita akan sambut dengan segera dan bercakap dengan lemah lembut. Okey Datuk, ya, saya datang. Datang no. Sebenarnya ada kat pasar. Datang. Sekarang saya datang. Tapi kalau Allah panggil begitu. Lama-lama bercerita pula. Oh, dia kata kita duduk Mekah ni sejuk dia kata. Tapi Malaysia pun hujan sekarang begitu. Jadi daripada talbiyah bertukar benda yang lain. Kita tak ada rasa zauk. Ini kena kita muhasabah sama-sama kita. Di Syekh menyebut lagi, fa kaifa biman nadahu maula al-malikul alam. Bagaimana kalau Allah yang panggil kita? Wa da'ahu li janabihi li yukaffira anhu az-zunub wal asam. Dan Allah telah tawarkan, kerana kamu menyahut seruan aku ampun segala dosa kamu. Diampun, maka diampun oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Kemudian kita tawaf, diampun oleh Allah dosa. Pertama, sebab benda tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga apabila seorang ni kita huraikan, apabila kita ni mana jemaah-jemaah haji umrah, kita tahallul ni
Bila kita tahallul ni, mencukur kepala ini, hikmahnya dia kata yablughu bihil abdu jami'al muna. Begitu. Kepala inilah tempat kita bercita-cita. Semuanya adalah terkumpul di kepala. Jadi maknanya apabila seorang hamba Allah itu bercukur, bergunting, maka mengingatkan dia dan menjagakan dia, menjagakan dia supaya dibersihkan segala kotoran yang telah bertapak ataupun telah duduk dalam kepala ni. Dunia apa semua ni, dosa-dosa ni, minta supaya dibuangkan terus. Begitu, dicukur. Entah jangan nak jadi handsome dia. Dia kata, orang rumah kata, cukur lah bang. Alah, dia kata, yang penting 3 helai rambut. Gitu. Balik pun handsome dia. Penting. Perempuan cerita lain ni lelaki. Allah berikan satu peluang, dia tak mau botak kepala. Sebab dia nak kekalkan handsome. Nanti balik botak malu. Dia tak sedar kelebihannya. Mengingatkan kepada kita, oleh sebab tu yaqazatan wa tazkiran, li anna fihi yaqazatan wa tazkiran, menjagakan dan mengingatkan kita supaya dibuangkan segala dosa-dosa yang telah bersemadi ini, menyebabkan kita ni terganggu. Kita fikir begini, itu yang jadi dia ibadat tu dia tertangguh-tangguh. Ini yang kita nak minta Allah hapuskan. Itu mana tahallul. Kena ada rasa begitu. Wa kataballahu lahu, maka Allah tuliskan baginya pahala. Likulli sya'ratin, takkan kita baca ya Allah, kau merdekalah aku daripada api nerakamu, daripada tiap-tiap helai rambut yang telah kucukurkan. Itu doa dia tu. Doa dia. Perempuan pun kalau gunting banyak-banyak lagi banyak. Ni gunting kat di hotel pun boleh. Ni gunting 2 helai masuk dalam tong sampah. Dia kita tak nak begitu. Oleh sebab itu ulama mengingatkan kepada kita, banyak di dalam kitab-kitab dalam kita menunaikan ibadat haji dan umrah. Pergi ke Mina, melontar itu, melontar. Mengingatkan kepada kita lontar ini. Bila kita lontar, mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya tidak ada apa yang ada pada diri kita ni. Yang kita miliki terlepas semua. Kita miliki terlepas. Mina ini mengingatkan bahawa segala cita-cita yang tidak baik kena buang. Datangkan muna, iaitu cita-cita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu disebut di dalam kitab-kitab ini, di antara sebab-sebab yang menyebabkan hati ini tertutup, kerana kita ini cintakan kepada dunia ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Yang kedua dia kata, yang mencita-citakan akan hari esok. Berangan, ini berangan. Dan dengki akan saudara ni, itu yang ketiga. Dan yang seterusnya yang keempat, dan kasih akan kemuliaan, hendak disanjung-sanjung. Ini punca hati kita tertutup, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutupnya, diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tashghalu qulubakum bi dzikrid dunya. Janganlah kamu menyibukkan hati kamu itu mengingatkan dengan dunia. Karena dengan mengingatkan dunia ini menyebabkan kita menangguh-nangguhkan melakukan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah ta'ala, Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan Allah permudahkan diri kita, anak kita dan zuriat kita
ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah permudahkan kita semua menjadi tetamu Allah. Ya Allah murahkan rezeki kita. Tiap-tiap tahun kita menjadi tetamu Allah, tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama membaca qasidah yang telah disusun oleh Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم
يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.